وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر علينا يا أكرم الأكرمين. أما بعد. Jadi insyaAllah pada sesi yang kedua ini kita akan sambung balik pembacaan kitab kita Tafsir Ibn Kathir, iaitu sebuah tafsir bil ma'thur. Dan kita berada pada ayat yang ke-35 lagi lah, pada surat 162. Untuk sahabat-sahabat yang ada yang nak jadi tukang baca boleh dah. Tak ada masalah. Ustaz saya nak baca boleh. Boleh. Okey. 162. Ada siapa-siapa nak baca 162? Boleh nak baca? Tak apa, kalau hadis yang panjang-panjang beri saya baca pun tak apa. Kalau rasa Ustaz, hadis Ustaz baca lah, boleh je. Cuma yang bahasa Melayu tu ada mic tak ada? Mic tak ada. Ada belakang. Siapa yang nak baca dia boleh baca dah. Test. Okey. Untuk itulah ya. Untuk itulah dikatakan bahawa siapa yang mencintai sesuatu yang lebih mengutamakannya daripada taat kepada Allah, nescaya ia akan disiksa daripada sesuatu tersebut. Dan manakala mereka Okey, kita berhenti sampai sesuatu yang tersebut. Jadi kita sambung pada ayat yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Jadi kata Al-Imam Ibn Kathir, untuk itu dikatakan barang siapa yang mencintai sesuatu dan lebih mengutamakan daripada taat kepada Allah. Dia punca cinta ni berasal daripada kita kenal sesuatu. Selalu sama kita dengar orang sebut cinta dunia dah. Dia sebut senang kan, kita tegur orang, tapi dia bukan sekadar di situ. Tetapi apa yang lebih penting, macam mana kecintaan kita boleh sampai kepada benda tu. Dia berpunca daripada kefahaman dan menjiwai kita terhadap sesuatu perkara. Kalau kita memahami, kita merasai yang dunia adalah pemberi manfaat yang utama kepada kita, bukan Allah Ta'ala, kiblat kita adalah dunia, maka itu yang menyebabkan kecintaan kita kepada dunia yang utama. Tapi kalau kiblat kecintaan kita tu kepada Allah, maka kita akan menguruskan dunia mengikut lunas-lunas yang Allah Ta'ala persetujui. Sebab itu silap orang kalau dia faham makna zuhud ni tinggal dunia langsung, sedangkan Allah Ta'ala jadikan dunia ni supaya diuruskan oleh orang Islam. Maksud dunia apa dia? Tidak menjadikan dunia itu sebagai Tuhan. Sebab orang yang mempertuhankan dunia, dia akan buat apa sahaja untuk dunia tanpa menghiraukan hukum Allah. Berbeza dengan orang cari dunia tapi bertuhankan Allah. Nak cari dunia, Ustaz, transaksi macam ni boleh buat tak Ustaz? Kalau saya buat gini, buat hukum ini, boleh tak Ustaz? Kenapa? Orang yang macam ni dia ada iman. Sebab apa? Sebelum dia bertindak, dia nak pastikan tindakan dia tu Allah Ta'ala redha ke tak. Dia cari apa? Dia cari dunia, tapi cari dunia berpandukan kepada arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni yang nak kita kendaki. Okey. Kemudian dia kata, dan manakala, baca sikit. dan manakala mereka itu lebih mengutamakan pengumpulan harta daripada keredaan. Sini duduk. Maksudnya mengutamakan tu maksud mempertuhankan pengumpulan harta daripada keredaan Allah. Hak penting aku kaya. Jadi redha Allah Ta'ala tak ada pasal, tak usah sibuk tu. Yang ni yang kita tak persetujui. Kemudian maka mereka disiksa dengan harta tersebut. Yang kata yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hak kena selah dalam neraka tu tadi kerana mempertuhankan harta sehingga berpaling daripada redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena faham molek. Kalau orang tanya kita adakah bila zuhud dan seumpama dengannya, kena tinggal daripada harta, tak mikir langsung. Allah Ta'ala bagi dunia ini untuk diuruskan oleh orang Islam. Inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Allah Ta'ala kata khalifah ni pengganti pada Nabi. Apa peranan Nabi? Nabi Daud raja, Nabi Yusuf raja, Nabi apa dia? Nabi Daud raja, Nabi Sulaiman raja, Nabi Yusuf menteri. Menteri keuangan Nabi Yusuf. Dah kalau kita faham zuhud tinggal dunia, macam mana dengan Nabi-Nabi ni? Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah Al-Anbiya. Bermaksud kefahaman kita tu yang silap. Maksudnya apa ni? Mencari harta dan diuruskan dengan cara yang Allah Ta'ala redha. Kemudian sebagaimana Abdullah, semoga laknat Allah selalu menyertainya. Ia selalu memusuhi Rasulullah sementara seorang isteri membantunya. Maka pada hari kiamat korban tersebut akan menjadi siksa baginya. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuh. Abu Lahab ni biasa kita dengar orang dapat tiket masuk syurga. Abu Lahab ni dapat tiket masuk neraka sebelum masuk, dia dan isterinya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian dia kata mana di lehernya terdapat tali dari sabun, yakni ia mengumpulkan kayu-kayu neraka lalu dilemparkan kepada suaminya. Ini semua agar siksa tersebut akan terasa lebih menyakitkan jika datang daripada orang yang bantunya di dunia. Sebagaimana hanya dengan harta ini, maka manakala lebih disukai oleh pemiliknya, maka harta tersebut akan lebih membahayakannya di akhirat. Sebab tu azab Allah Ta'ala ni, Tuhan bukan sahaja azab daripada segi pedih fizikal, tapi Allah Ta'ala azab daripada segi psikologi. Kalau kita tengok, Tuhan azab bukan sahaja daripada segi fizikal, dan Tuhan azab secara psikologi. Maksudnya jiwa, zahir dan batin tu perik. Sebagai contoh, Abu Lahab. Yang banyak bantu Abu Lahab masa dia hidup siapa dia? Isteri dia. Yang banyak melaksanakan perancangan jahat kepada Nabi adalah isteri Abu Lahab juga, membantu Abu Lahab. Tapi dekat akhirat esok, yang memarakkan api adalah kayu-kayu api, bahan-bahan bakar. Hak tukar lepar kayu api tu bini dia. Dah lah dia tu sakit dah, api slow sikit, slow di sisi tu lah. Datang bini dia, campur kayu api. Bini hak pernah tolong dia dulu, menyakitkan dia, menyakitkan jiwa dia pada ketika tu. Samalah juga dengan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah. Orang hak simpan harta dunia tanpa mengeluarkan zakat dan memberikan harta pada hak yang sepatutnya, dia beranggapan harta tadi dapat beri manfaat pada diri dia. Tiba bila dia mati, harta tu sendiri dia kena streka dengan harta dia sendiri. Kan dia panggil senjata makan tuan, dia panggil. Dia kena streka dengan harta dia sendiri. Kalau kena streka benda lain, sakit juga, tapi ni sakit zahir dan sakit batin. Sakit zahir. Sebab harta tu aku usahakan. Daripada dia tak ada depan aku yang usahakan mari dekat aku. Dan aku usaha mari depan aku, mu pula menyakitkan aku. Kan sakit tu dia panggil. Seolah-olah macam cari penyakit. Kemudian dia kata, ia akan bakar dipanaskan di atas harta itu dalam neraka dengan panas yang tidak terbayang dahsyatnya. Dahi, lambung dan punggung mereka disereka. Jadi kita dah sebut tadi, kenapa disebutkan bahagian dahi, disebutkan bahagian rusuk ataupun belah lambung kanan ataupun lambung kiri, dan kenapa dibakar di bahagian belakang. Itu simbol kepada orang berpaling. Bila ada orang-orang yang berhak untuk mendapat bantuan, tolonglah saya encik gini, muka dulu berkerut. Muka dulu berkerut. Kemudian apa dia? Badan berpusing. Badan pusing maksudnya kita memberikan bahagian kanan ataupun kiri kita pada orang. Kemudian belakang kita. Belakang kita menghadapkan kepada dia. Itu di antara benda yang disebutkan lah. Kemudian dia kata, Al-Imam yang tu jadi dia kata Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari, Abu Ja'far. Sebab tu di antara kaedah ataupun metod yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dia banyak juga menukilkan riwayat daripada tafsir At-Tabari. Kita biasa dengar tafsir At-Tabari, nama pengarangnya adalah Ibnu Jarir Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari. Tafsir Tabari ini tafsir bil ma'thur yang terbesar, antara tafsir bil ma'thur yang terawal. Tapi Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir ni, mana-mana orang hak baca tafsir, dia rajin komen. Dia baca tafsir, dia kata apa? Ada riwayat dhaif, ada riwayat lemah dalam tafsir tu.
Tak. Dia kata Ibu Jari ni tak berhati-hati dalam menulis. Itu macam saya sebut tadi tu. Orang baca buku orang, dia tak faham. Penulis tu ada matlamat dia. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, dia duduk pada zaman periwayatan. Zaman periwayatan ini zaman yang mana ulama-ulama dan orang-orang alim pada zaman tu bila sebut si fulan mengambil hadis daripada si fulan, Abu ambil hadis daripada Zaid, Zaid ambil hadis daripada Ali. Dia tengok Abu, Zaid, Ali. Dah, orang hak dengar pada ketika tu Abu mana? Abu ni. Hadis tersebut boleh diterima. Sebab dia tahu Abu dengan Zaid ni bertemu, Zaid dengan Ali juga bertemu. Abu ambil daripada Alias, Alias ambil daripada Saleh. Karut. Sebut nama perawi pun dia dah boleh katakan karut. Sebab apa? Tak perlu sebut hadis ini dhaif. Sebab orang zaman tu, zaman periwayatan tu, di antara kata-kata yang terkenal oleh Abdullah bin Mubarak, sammu rijalakum laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Zaman periwayatan ni kalau nak bercerita tentang hadis kena baca haddatsana fulanun an fulan, saya ambil hadis daripada orang ni, daripada orang ni, orang ni daripada orang ni, orang ni daripada orang ni. Sebab apa? Bila sebut nama tu ulama dah reti dah kata betul. Sebut nama tak? Betul. Kan? Jadi bila sebut pelik, tak je dengar aku siapa ni. Jadi di situ akan ada keraguan. Jadi di antara teknik Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, dia datangkan hadis dengan sanad tanpa meletakkan status hadis. Dia tak beritahu pun dia dhaif, dia tak beritahu pun dia sahih. Jadi orang kritik, orang kata apa tak menilai hadis. Dia tu bukan kerja aku. Pengarang dia buat macam tu bukan kerja aku, tu kerja mu lah kaji benda tu. Aku dah tahu dah, aku tulis sanad ni, aku dah tahu dah hadis yang aku masuk ni lemah ke tak, kuat ke tak. Yang tu di sisi Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Dan Al-Imam Ibn Kathir, dia kemudian lagi, antara manfaat yang dibanyak ambil adalah daripada Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Jadi tafsir At-Tabari ini salah satu daripada jenis tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur. Kemudian dia kata apa dia? Man taraka ba'dahu kanzan mustila lahu yawmal qiyamah syuja'an aqra' lahu zabibatani yatba'uhu wa yaqul waylaka ma anta fayaqulu ana kanzuka alladhi taraktahu ba'daka wa la yazalu yatba'uhu hatta yulqimahu yadahu fayaqdimuha thumma yatba'uha sa'ira jasadi. Apa dia kata? Cuba baca sikit. Barang siapa yang mewariskan al-kanzu harta jadi zakati, maka pada hari kiamat harta tersebut akan berbentuk sesuatu makhluk puas dan bertaring. Syuja'un aqra', ular besar. Syuja' maksudnya ular yang ganas lah, ular besar yang bertaring. Zabibatan, taring. Zabib satu taring. Yang akan terus mengikutnya. Orang semua berkata kepadanya, celaka kamu, siapa kamu? Ia menjawab, aku adalah al-kanzu yang kamu tinggalkan. Dia terus mengikutinya hingga melahap dan menengah orang sekolah lebih ke isu badannya. Allah Ta'ala buat macam tu. Dah kena hidup pula, kena hambat, dah hidup pula. Allah Rabbi. Dah, ini adalah al-kanz. Aku ini Allah Ta'ala tamthil, Tuhan jadikan dalam bentuk ular. Tuhan jadikan dalam bentuk ular. Jadi benda ni Allah Ta'ala boleh ubah. Nak ceritanya, Tuhan boleh ubah sesuatu tanpa melalui hukum adat. Kalau ikut hukum saintifik dia tak boleh. Mana mungkin harta nak tukar jadi ular. Tak usah kata dekat akhirat, atas muka bumi Allah Ta'ala tunjuk dah sesuatu yang bercanggah dengan hukum adat. Tongkat berubah jadi ular. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kisah, ibu-ibu ayah baca kisah Nabi Musa, fa'ulqiyas saharatu sajidin. Lepas pada Nabi Musa lempar tongkat dia, pada ketika tu juga bila jadi ular, makan ular-ular kecil ni, semua yang ada di situ masuk Islam. Kan dia tengok ular. Tak, kalau kita fikir, kalau kita fikir logik kita, aku tengok ular kecil, ular besar, sama je. Itu tengok kita orang tak ada ilmu pasal sihir. Kita yang tak ada ilmu pasal sihir, kita tengok berubah jadi ular, sama je. Tapi bagi orang yang alim sungguh, ada PhD tentang sihir, bila dia tengok ular Nabi Isa, ular ni ular sungguh, bukan ular permainan mata, bukan. Ini bukan biasa-biasa. Memang ini berlaku secara hakikat. Allah Ta'ala ubah tongkat tu jadi ular sungguh. Daripada ular sungguh tu jadi tongkat. Sihir ini tidak ada. Ini bukan jenis sihir. Yang Musa datangkan ini benar-benar berlaku daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu pada ketika tu juga beriman.
Jadi atas muka bumi pun Allah Ta'ala tunjuk tongkat jadi ular. Apa nak pelik, dekat akhirat adanya kans, harta hak awak simpan Tuhan ubah jadi ular besar yang akan memburu awak di akhirat pula. Sama ada juga Quran datang menyerupai siapa dia? Menyerupai seseorang. Quran hak semua kita baca. Dah. Kamu tak ada teman, siapa kamu? Aku lah, Quran yang semua kamu baca. Dah, temankan kamu dah tak ada anak kamu, tak ada harta benda kamu, tak ada keluarga kamu, hak menangis pun tak ada seorang turun dalam kubur sekali dengan kamu. Dah. Sedih abah hati. Duduk sekali dengan abah. Dah. Dah lagi. Sedih lah setara mana pun tak tengok. Ada tak duduk sekali dalam kubur? Tak ada. Jadi tinggal seorang-seorang, dah tinggal belakang seorang-seorang. Jadi masa ketika tu Quran lah yang akan datang jelma jadi teman kita pada ketika itu. Kemudian dia kata apa dia? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Yazid dari Sahih. Sumber hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dari riwayat Abi Al-Zinab dan dari Al-Arash dan dari Abi Hurairah. Okey, jadi hadis ini yang kita bacakan tadi daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari muatkan hadis ni dalam kitab tafsir dia. Tapi dalam kitab-kitab primary hadis ada. Dalam kitab utama hadis dalam Sahih Ibn Hibban pun ada. Dalam Sahih Bukhari pun ada. Iaitu yang diriwayatkan daripada Yazid daripada jalur Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi hadis ini daripada Abu Zinad, daripada Al-A'rash, daripada Abu Hurairah. Daripada jalur yang lain daripada Abu Hurairah. Ada jalur daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan ada juga hadis ini daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Okey. Jadi ada 3 jalur lah hadis ni. Man taraka ba'dahu kanzan daripada Thauban, Sayyidina Thauban yang pertama. Kemudian jalur yang kedua daripada siapa? Daripada Sa'id Al-Khudri, daripada Sa'id. Kemudian yang ketiga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Okey, kemudian dia kata dan disebut dalam Sahih Muslim dari hadis Suhail bin Abi Ismail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda. Ya, apa kata Nabi? Ma min rajulin la yuaddi zakata malihi illa ju'ila lahu yawmal qiyamati as-safaihu min narin فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Kata apa dia? Seorang pun tidak mengeluarkan zakat hartanya kecuali pada hari kiamat dibuatnya untuk limping-limpingan dari api lalu diserekakan pada lambung, dahi dan pungungnya. Iaitu pada hari ukurannya sama dengan 50,000 tahun. Satu hari di akhirat kana miqdaru 50,000 sanah, 50,000 tahun. Satu hari. Hingga diputuskanlah urusan para hamba, lalu dilihatkan kepadanya jalannya apakah ke syurga atau ke neraka. Okey, ini ancaman daripada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita lah di kalangan orang yang menunaikan hak zakat ni. Sebab antara benda yang cukup Islam tekankan soal zakat lah. Dan sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Bakar, zaman dia memerangi 2 golongan. Yang pertama harbur riddah, orang yang murtad. Yang kedua dia memerangi orang yang tidak menunaikan zakat. Sayyidina Umar pada permulaan agak tak setuju. Sebab nak berperang-perang ni mesti dengan orang kafir. Mana boleh menumpahkan darah orang yang tak keluarkan zakat. Sebab orang tak keluarkan zakat belum tentu lagi kafir menurut pandangan asal. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan hadis Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah fa in fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum. Kalau dia bersyahadah, menunaikan solat, menunaikan zakat, maka darahnya terpelihara. Kalau tak ada, kita akan menyerang. Jadi daripada situlah sebahagian ulama mengatakan apa dia, kalau orang ingkar kerana kedekut tak jadi kafir, fasik. Tetapi juga Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan-golongan hak tak bayar zakat. Dan kalau tengok ancaman daripada Allah Ta'ala memang beratlah. Tak berkaitan dengan zakat ni memang cukup berat. Jadi berdasarkan kepada 2 hadis ni, yang pertama hadis daripada Sahih Bukhari pun ada, yang kedua ada hadis yang sahih yang lain. Tengok macam mana
teknik yang digunakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Dia menafsirkan tentang kanz. Pertama Allah Ta'ala sebut dah walladzina yaknizuna adh-dhahab. Kemudian berkaitan tentang hukuman-hukuman itu disokong oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didetailkan lagi. Yang dikata kena streka tu bukan setakat streka, kena apa lagi? Ada syuja'ul aqra'. Syuja'ul aqra' yang sebut tadi, ulah hak bertarik lahu zabibatan. Yang bertarik tajam yang akan menyerang kamu. Kanz tu bertukar jadi syuja'ul aqra'. Maksudnya ada sebahagian yang Tuhan guna buat streka, sebahagiannya tukar jadi ulah. Kemudian apa lagi yang Allah Ta'ala buat? Yang Tuhan buat tempoh sehari Tuhan sebut, dia sebut dalam hadis sehari 50,000 tahun sekira-kira mengkira dengan hisab dunia. Sebagian ulama kata al-adad la mafhumalah. Bilangan itu tidak ada kefahaman baginya. Maksud di sini 50,000 tahun sekira-kira tempoh yang panjang, nak menunjukkan kepada satu tempoh yang cukup panjang di akhirat kelak. Sekira-kira kalau kamu nak anggar-anggar, seolah-olah hanya macam 50,000 tahun. Sebab tu tuan-tuan, dalam bahasa hadis kadang-kadang kita tak boleh nak ambil secara literal, tetapi nak memberi satu simbol yang panjang. Sebagai contoh, ada sahabat Nabi bila mana nak memperihalkan pernah semayang belakang Nabi. Aku semayang belakang Nabi tak lebih daripada 2,000 kali contoh. Adakah semayang 2,000 kali sungguh? Kalau kita kira dengan solat 5 waktu dengan tempoh umur, taklah sampai 2,000 kali. Dah kata 2,000 kali litakid, untuk menunjukkan yang memang aku semayang belakang Nabi. Aku duduk belakang Nabi, aku tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Jadi nak beritahu, sebahagian ulama mengeluarkan satu kaedah al-adad la mafhumalah. Bilangan itu tidak memberi satu kefahaman yang mesti sama ada macam nombor tersebut. Tapi yang pentingnya lamalah, tempoh yang panjang. Kemudian dia kata, dan menyebutkan lanjutan hadis ini. Dalam menasihkan ayat itu, Al-Bukhari menyebutkan sebuah kisah yang diriwayatkan dari Usain, dari Zaid bin Wahab. Dia berkata, aku menemui Abu Dzar di Ar-Razah, dan kemudian bertanya kepadanya Ar-Rabdah. Okay. Dan kemudian telah sampai pada tempat ini. Dia menjawab, ketika itu kami berada di Syam, lalu aku membawa firman Allah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahulah mereka akan adanya siksa yang pedih. Maka Muawiyah berkata, demikian ini tidak ditujukan pada kita, tapi hanya ditujukan kepada tadi kita. Aku berkata, ini ditujukan kepada kita dan kepada mereka. Hadis ini juga diwayatkan oleh Ibnu Zarir dan dari hadis Ubay bin Al-Qasim, dari Husain, dari Zaid bin Wahab, dari Abi Dzar, daripada Abu Dzar. Okay. Jadi dalam menafsirkan hadis yang disebut pasal tak menunaikan zakat tadi tu, disebut apa dia? Al-Bukhari ada sebut satu kisah dalam Sahih Bukhari ni. Ini bukan pada Husain, daripada Zaid bin Wahab. Dia kata apa dia? Dia Zaid bin Wahab ni bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari di Rabzah. Dan kemudian aku bertanya kepada dia, Zaid bin Wahab tanya kepada Abu Dzar, apa yang telah membuatmu sampai berada di tempat ini? Ia menjawab, ketika itu kami berada di Syam. Lalu aku membaca firman Allah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak ni, dia kata, yang tidak menafkahkannya di jalan Allah, beritahulah mereka dengan azab yang pedih. Jadi kerana nak sampaikan benda tu, kita dah beritahu tentang Abu Dzar Al-Ghifari ni seorang yang syadid, yang tegas. Kan kita pernah baca kisah di sebelum ni, yang mana pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan ditempatkan di satu tempat dia ni. Sebab kalau dibagi apa ifta, pandangan dia memang agak syadid, tegas Abu Dzar, kan. Jadi dia patah balik, dia nak cerita tentang hukum ni. Lalu bila Sayyidina Muawiyah dengar, Muawiyah kata yang demikian itu tidak ditujukan kepada kita. Jadi ayat walladzina yaknizuna adh-dhahab ini antara sebab nuzulnya, sebab turun ayat ni kepada golongan Yahudi. Punca turun ayat ini adalah kerana ada golongan Yahudi, bukan kita. Tapi apa dia? Hanya ditujukan kepada Ahlul Kitab dan juga Nasrani. Aku berkata, ini ditujukan. Aku di sini siapa dia? Siapa dia aku di sini? Merujuk Abu Dzar. Ini ditujukan kepada kita dan kepada mereka. Sebab itu ada satu kaedah dalam kaedah ulumul Quran,
al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Satu kaedah. Al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi khususi as-sabab. Bi'umumi al-lafzi la bi khususi as-sabab. Al-ibrah yakni pengajaran. Al-ibrah maknanya pengajaran. Bi'umumil lafzi, dengan keumuman daripada lafaz ayat Al-Quran ataupun hadis. La bi khususis sabab, bukan dengan khususnya sebab. Sebagai contoh apa dia? Tak. Sebab turun ayat Al-Quran sebagai contoh, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam yang kita sebut sebelum itu. Turun ayat tu kerana Sayyidina Umar Al-Khattab, kan? Tapi adakah turun ayat tu khusus kepada Sayyidina Umar? Sebab dia khusus, tapi pengajarannya adalah umum kepada kita. Samalah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, mereka yang menyimpan, yang tidak mengeluarkan zakat pada harta mereka, yang tidak mengeluarkan sedekah daripada harta mereka, gembirakan, kabarkan berita gembira dengan azab yang pedih. Jadi makna ayat itu umum, tapi sebabnya adalah khusus. Yang diambil kira apa dia? Al-ibrah, yang diambil kira. Al-ibrah maksud yang diambil kira. Bi'umumil lafzi, dengan keumuman lafaz. Dengan keumuman lafaz. Allah Ta'ala sebutkan semua. Walladzina yaknizuna, mereka itu kan umum. La bi khususis sebab, bukan dengan khususnya sebab. Walaupun sebab turun tu kepada orang Yahudi dan juga Nasrani, tetapi pengajaran daripada ayat tu berdasarkan kepada keumuman lafaz dia. Itu makna dia. Sebab tu di sini Muawiyah kata, ayat ni kan tuju ke kita? Ayat ni tuju pada siapa? Ayat ni tuju pada ahlul kitab, Yahudi dan juga Nasrani. Apa kata Abu Dzar? Dah, ayat ini adalah kepada kita dan juga kepada mereka. Umum lah. Adalah umum. Okey, seterusnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir tadi dah, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Daripada hadis Ubaid bin Al-Qasim, daripada Husain, daripada Zaid bin Wahab, daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini hadis yang kisah tentang berjumpa dengan siapa dia? Jumpa dengan Muawiyah tadi. Okey, kemudian disebut sambung. Ia menyebutkan hadis sebut dengan tambahan 3 perselisihan antara kami berdua semakin tajam. Perselisihan ni kata tak, bukan. Hak tu dia je. Ada kita semua. Kan? Okey. Maka ia memberikan kepada Utsman yang mengatakan kepadaku. Lalu Utsman mengirim surat kepadaku agar aku datang kepadanya. Lalu aku datang kepadanya ketika aku sampai di kota Madinah. Orang-orang akan mengikutku sedangkan mereka belum pernah melihatku. Hal itu aku adukan kepada Utsman. Ia radhiyallahu anhu, ia berkata kepadaku, bergeserlah sedikit. Aku menjawab, demi Allah, aku tidak akan mundur dari apa yang pernah aku katakan. Di antara pendapat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ada haramnya menyimpan harta yang memberi pemberian nafkah pada keluarga. Ni pendapat Abu Dzar. Hak dia lagi tegah. Yang tu kata Syadid tadi tu. Sampai maksudnya siapa hak simpan lebih, contohnya belanja rumah, beli barang dapur RM500, gaji contoh RM2,000, RM2,500, RM2,000 tu haram simpan kat rumah. Infak belaka. Ni fatwa Abu Dzar Al-Ghifari. Memang tegah lah. Okey. Kemudian dia kata, dia fatwakan hal ini sekaligus menyuruh dan memberikan dorongan untuk melaksanakan fatwa ini. Masalah yang timbul kat sini Abu Dzar Al-Ghifari, sedikit masalah. Dari segi pendirian dia untuk diri dia, dan juga iftak ini adalah untuk orang lain. Kan? Masalahnya bukan masalah maksudnya salah, tetapi ketegasan dia tu untuk diri dia, dan juga dia tegaskan ini untuk orang lain. Siapa yang simpan lebih tu haram di kalangan kamu. Gitu. Okey, kemudian
ia juga bersikap keras pada orang yang tidak menerima fatwa tersebut. Siapa hak tak terima dia salah. Kemudian sehingga Muawiyah mencegahnya, akan tetapi ia tetap bersikukuh dengan pendapat. Bersikukuh maksudnya bertegas dengan pendapatnya. Kemudian Muawiyah khawatir kalau hal ini akan terdampak negatif dalam masyarakat, maka ia mengadukannya kepada Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu agar memanggilnya. Kemudian Utsman meminta agar ia datang ke Madinah dan ia akan ditempatkan di Gaza sendirian. Maksudnya kena tak boleh, bahaya. Kena ada satu penempat takah untuk Sayyidina Abu Dzar. Okey. Dan tempat inilah ia wafat. Dia wafat di Rabzah. Ketika itu masih dalam masa pengantar Utsman. Muawiyah pernah mengujinya untuk mengetahui apakah ucapan Abu Dzar ini sesuai dengan perbuatannya. Ia memutuskan seorang untuk memberikan 1 dinar kepada 1000 dinar. 1000 dinar kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka Abu Dzar langsung menginfaknya. Kemudian setelah itu Muawiyah memutuskan si pembawa dinar tersebut kepada Abu Dzar dan berkata, sesungguhnya kemarin aku diutus Muawiyah kepada orang-orang lain, tapi aku keliru. Oleh kerana itu kembalilah dinar yang seperti demikian. Abu Dzar berkata, dinar tersebut telah diinfakkan. Jika nanti aku dikerana dan aku akan ganti. Dia jadi dia kata, aku tak bercakap melainkan aku buat benda tu. Abu Dzar Al-Ghifari dia cerita bab infak, maka memang dia buat sungguh lah. Dapat tu tak simpan-simpan dah. Hak dia kata haram. Kita kadang haram ke orang lain, ke kita halal. Ada lagi. Orang lain haram syubhah haram. Awak halal. Tapi tak, sahabat dia kata, sebab tu yang saya sebut tadi, ma'aradtu qawli ala fi'li illa khashitu an akuna mukadziban. Ini di antara kata-kata yang masyhur di kalangan para sahabat dan kibarut tabi'in salafus salih. Kami tak akan bentangkan percakapan kami melainkan di atas perbuatan kami, melainkan kami bimbang kami berdusta. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kemudian dia kata, okey, jadi ni sebab Abu Dzar diasingkan kerana dia syadid pada diri dia dan fatwanya agak keras kepada orang lain. Ni kan. Okey, kemudian Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawasanya ia berkata, sesungguhnya ayat ini. Siapa ia tu? Siapa ia berkata? Siapa yang tahu? Ia situ adalah Ibnu Abbas. Ini hadis saya bukan hadis Abu Dzar tadi. Hadis Abu Dzar tadi dah habis ke atas tu. Ini satu riwayat yang lain. Sebab itu kita baca yang pertama tadi hadis daripada Abu Dzar. Yang menyokong tentang orang hak simpan harta tadi, hadis daripada Abu Dzar yang Imam Bukhari rekodkan. Kemudian hadis yang kedua ni hadis daripada Ali bin Abi Talhah yang diambil daripada Sayyiduna Ibnu Abbas, iaitu sahabat Nabi. Dia kata dalam hadis sahih tersebut disebutkan bahawa Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, aku tidak suka jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud dan setelah lewat 3 hari aku masih memiliki sebahagiannya, kecuali 1 dinar yang aku simpan untuk membayar hutang. Yang atas tadi baca dah, sesungguhnya ayat ini tak baca kan? Sesungguhnya ayat ini berlaku secara umum. Okey, yang ni kita kata tadi tu al-ibaratu bi'umumil lafzi. Dah ustaz, yang berselisih antara Muawiyah dan Abu Dzar tadi, berselisih antara Muawiyah dan Abu Dzar. Pendapat Abu Dzar tu betul, memang ayat tu untuk umum, tapi pendapatnya syadid sangat. Apakah fatwa dia lepas pada dia kata ayat walladzina yaknizun secara umum tu? Dia fatwakan siapa hak simpan lebih daripada pembelanjaan dia pada keluarga dia, maka dikira sebagai kans, orang yang layak untuk distreka dengan atas badan, atas dahi tu. Yang tu yang Muawiyah tak setuju. Yang apa di Muawiyah tadi nak terima tu bukan soal umum dan khusus tu. Umum khusus tu Muawiyah tak ada masalah, boleh terima. Sayyidina Uthman tak setuju bukan soal umum khusus, tak setuju dengan fatwanya yang syadid. Jadi pendapat Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan ayat itu umum disokong oleh riwayat yang lain. Daripada Ali bin Abi Talhah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ada satu hadis daripada Ibnu Abbas, memang tentang ayat ni. Ibnu Abbas ni mufassirul Quran, sahabat Nabi yang paling pakar tafsir Quran, Ibnu Abbas.
Sahabat Nabi yang paling tepat bacaannya, kamu nak dengar macam mana Sayyidina Jibril baca Quran, kamu dengar sahabat Nabi ni baca. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, kamu nak dengar macam mana Jibril baca, kamu dengar Ibnu Abbas baca Quran. Yang paling tepat dan paling pakar dalam qiraatul Quran, ilmu qiraat. Nak baca gini, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Ibnu Mas'ud. Yang paling pakar dalam tafsir, Sayyidina Ibnu Abbas. Yang paling faqih, apa dia? A'lamun nasi bil halal wal haram. Yang paling alim tentang halal haram, ahli fiqh, tok fiqh. Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Itu. Kemudian dia kata apa dia? Mana tadi? Okey, jadi hadis tadi, ma yasurruni anna 'indi mithla uhudin dhahaban yamurru 'alayya thalathatu ayyamin wa 'indi minhu shay'un illa dinarun arsaduhu lidinin. Aku tidak suka jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud dan setelah lewat 3 hari aku masih memiliki sebahagiannya. Kita nak tanya, sebab apa Abu Dzar boleh berada dalam keadaan macam ni? Sebab dia dididik oleh Rasulullah. Sebab itu penting guru. Dan saya cakap tu, dalam mendidik ini kita jangan ingat ilmu ni semata-mata kita nak edukasi anak-anak kita dengan apa dia? Pandai mengira-ngira, pandai membaca. Tapi apa yang lebih daripada itu adalah suluk, iaitu akhlak. Sebab itu kata para ulama, belajar ini kita nak cari guru ni, kita berguru dengan 3 benda. Yang pertama, kita nak cari guru dalam kita belajar, kita mengambil sanad riwayah, periwayatan. Awak ambil ilmu daripada siapa? Guru awak tu ambil ilmu daripada siapa? Guru awak ambil ilmu daripada siapa? Kita kena kenal sejarah latar belakang guru kita, orang yang kita pernah ambil ilmu lah, ataupun berkongsi, ya. Kemudian yang kedua, sanadud dirayah. Sanad yang penting dalam ilmu Islam ini adalah sanad kefahaman. Sanad kefahaman dipanggil dirayah. Sebab kalau salah faham, maka akan menyebabkan salah fahamlah kita. Kalau guru tu salah faham, maka kefahaman yang duduk pada orang bawah juga akan jadi salah faham. Sanadur riwayat, sanad dirayah. Yang pertama. Yang kedua, kita nak ambil sanad dirayah daripada seorang guru. Yang ketiga dipanggil sanad sulukiyah, iaitu akhlak. Kita nak tengok macam mana cerminan anak murid, kita tengok guru siapa, guru ni, siapa pembimbing ni. Jadi pentinglah berkait dengan guru ni. Guru ni tak mesti kena mengajar kat depan. Apa-apa, guru dalam perniagaan ke, guru dalam apa-apa ilmu ke, yang penting kita kena kenal macam mana letak. Nak jadi orang baik, dia kena guru dengan guru orang baik. Sekarang ni saya cakap tu, di sekolah-sekolah kebangsaan dan sebagainya, kadang-kadang kita bimbang tengok guru. Guru mengajar bagus dari persediaan PDP, pengajaran dan pembelajaran, alat bantuan mengajar semua. Tapi tengok kepakaian guru kok, Allah, rapat orang ni. Ngajar pula sekolah menengah. Sekolah rendah pun masalah, sekolah menengah. Saya pun kadang-kadang terfikir, macam mana budak ni jadi belajar ke tak lagi ni? Tak lagi. Kalau saya pun pening nak belajar gitu. Tak lagi. Jadi sebab tu kita kena jaga-jagalah. Sebab kita nak ambil ilmu ni bukan semata-mata hak dalam buku tu. Perwatakan guru, pembawakan guru, yang tu yang anak murid lah belajar kan. Okey. Kemudian dia kata, ya. Kita nampak macam dia ada kaitan sangat dengan ayat yang kita baca sebelum. Macam mana? Yang hadis ni kan? Kesimpulan yang kita buat kan. Macam ni, kenapa dia kata dia ambil tentang Abu Dzar. Okey. Dia ambil kalau harta tu, okey, keseluruhan kan. Kalau lebih tu dia bagi ikut ke orang. Okey. Jadi tak nampak kesinambungan dengan cerita dalam ayat walladzina kafaru. Okey. Dia sebenarnya ada kaitan. Okey, terima kasih. Saya suka perbincangan wahala ni, bagus. Dia tak boleh baca saja sebab kita ni nama pun tafakuh. Tafakuh ni kita nak kefahaman. Kefahaman ni mesti kena ada soal jawab kan. Okey, jadi sebenarnya ada kaitan walaupun zahir tak ada. Sebab ayat ni cerita tentang orang yang menyimpan harta yang tidak mengeluarkan zakat. Apa maksudkan? Tadi kita dah cerita. Masukkan zon dari segi bahasa, simpan harta dalam tanah. Daripada segi syariah, maksudnya orang yang tak mengeluarkan sedekah ataupun zakat kepada orang yang sepatutnya. Itu asal maksudkan. Jadi berdasarkan kepada kans ini, Ibnu Katsir dia bawa mari riwayat-riwayat hadis. Apakah balak ataupun
balasan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang tak keluarkan zakat. Kanz, orang yang melakukan kanzun tadi tu, iaitu kanzun orang yang tak keluar zakat ataupun tak keluarkan sedekah. Ada syuja'ul aqra, kan? Kemudian ada apa lagi? Ada syuja'ul aqra, kemudian ada distreka tadi tu, kan? Kemudian pengarang kita buat mari kisah daripada hadis sahih Bukhari nak menunjukkan tentang sikap para sahabat terhadap harta. Tu kesinambungan dia kat situ. Sikap para sahabat. Sebab kita nak ikut siapa? Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu pegang teguh dengan sunnah aku dan juga sunnah para khulafa'ir rasyidin. Nah, kemudian pegang teguh dengan sunnah apa? Sunnah was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terawal masuk Islam. Nabi kata khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku 100 tahun yang pertama. Kemudian kurun lepas pada aku 100 tahun yang kedua. Kemudian kurun selepas pada kurun yang ketiga 300 tahun. Jadi bila cerita tentang kanzun ini, pengarang kita dia buat mari contoh macam mana kehidupan para sahabat yang nak mengelak daripada kanz tadi tu. Sampai peringkat didatangkan kisah Abu Dhar Al-Ghifari yang terlalu syadid dalam bab ni sehingga mana berfatwa siapa-siapa yang simpan harta lebih daripada belanja keluarga dia, keperluan keluarga dia, maka dia dikira masuk dalam ayat walladina yaknizuna adh-dhahaba yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam. Itu masuk daripada kisah ni. Itu dia punya rentetan perkaitan dia di situ. Dia buat mari satu contoh daripada hadis. Tapi contoh tadi daripada mana? Ni kelebihan tafsir Ibn Kathir, dia buat mari kisah daripada para sahabat direct. Kita tahulah macam mana kehidupan para sahabat. Okey. Boleh nampak dah? Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Jadi sebab tu dia kata, Abu Dhar kata, aku tak suka kalau dapat harta sebesar gunung simpan sampai 3 hari. Sebab apa sikap Abu Dhar boleh jadi macam ni? Sebab dia didik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak beritahu pendidik ini dia main peranan. Pendidik ini dia memainkan peranan. Okey, seterusnya. Inilah yang bukan Abu Dhar berkata seperti itu. Okey, jadi kita sambung pada ayat bawah tu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Okay, tengok. Inna, dengunglah wujubul ghunnah. Inna iddatash syuhuri, ri nipis, syuhuri. Inda nun mati bertemu dal hukum ikhfa. Indallahi hithna, keluar lidah. Hithna, lidah berada di antara dua gigi. Asyara syahran fi, tanwin bertemu dengan fa, dengung ke tak? Dengung lah kan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Minha, kalau sama bil arda. Dan ra tu tebal lah, yang baca ar. Ar. Ar.
Dia beza huruf tebal dengan nipis ni bukan pada muncung tapi pada kawalan bibir ni. Kalau kita buka infitah nampak bila jadi nipis. Kalau kita tutup sikit mulut maka dia akan jadi tebal. Suara tu keluar dia akan naik ke langit. Jadi tebal. Arda minha arba'atun hurum. Tanwin bertemu dengan ha, tak ada dengung lah. Izhar. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu dha. Huruf dha tak mana huruf dha? Dha lidah antara dua gigi. Dha. Fala kita biasa dengar sebutan dha dengan makhraj zai, kurang tepat. Bukan fala taz, bukan taz. Bila ada bunyi safir, bunyi kita cakap kurang tepat. Fala taz, lidah ni sikit ni antara dua. Fala tazlimu fihin anfusakum. Fihin tu ada dengung lah. Anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Ni mat baru kita jumpa. Mat apa tu? Mat lazim kalimi musaqqal ke mukhaffaf? Musaqqal kerana ada idgham. Okey, dia panggil mat apa dia? Mat lazim. Siapa panggil lazim? Lazim dalam istilah tajwid maksudnya wajib 6 harakat. Dia wajib dengan lazim ni dia beza dalam tajwid. Sebenarnya lazim dengan wajib dari segi bahasa sama je makna. Tapi dari segi istilah ilmu tajwid, lazim merujuk kepada yang 6 harakat kan. Kemudian dipanggil kalimi. Sebab panggil kalimi? Sebab mat ini berlaku dalam satu perkataan. Kafah. Kalau macam alif lam mim itu dipanggil mat lazim harfi. Dipanggil harfi sebab apa? Sebab berlaku pada huruf yang terputus-putus kan. Alif lam mim qaf. Dipanggil harfi yang tu kan. Sebab apa panggil musaqqal? Musaqqal maknanya ada unsur idgham, memasukkan dalam huruf yang sebelah. Macam waladdall. Apa? Dia bukan dhalin gitu je. Dall di break sekejap. Dhalin tu dipanggil musaqqal. Musaqqal maknanya berat rasanya. Sebab apa berat? Sebab dia tak masuk direct. Dia masuk tu dia ada break sekejap kan. Macam ni lah. Kafatan bukan kafatan. Dia tak gitu. Itu dia panggil musaqqal. Di sana ada mad lazim kalimi mukhaffaf. Contoh al-ana. Sebab apa? Dia tak ada tasydid. Tak ada sabdu kat situ. Dah. Dia tak ada al-ana terus. Ya. Okey. Jadi mad lazim kalimi musaqqal. Kemudian seterusnya samalah. Kama yuqatilunakum kaffah. 6 harakat. Wajib 6 harakat. Wa'lamu anna Allah. Wa'lamu mad jaiz kan, boleh 2, 4, 5 kan. Ada sebut 2, 4, 6, khilaf lah. 2, 4, 5 boleh, 2, 4, 6 boleh. Jadi wa'lamu anna Allah, huruf mad dia temu dengan hamzah itu dalam 2 perkataan. 2 perkataan. Okey, seterusnya kita tengok pada tafsir. Siapa nak baca? Boleh sambung? Guna mic tak? Tak ada bateri. Ada. Habis bateri. Tak. Dalam ketetapan Allah, waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Okey. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah mengenai dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan kurangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu sesungguhnya. Dan ketahuilah bahawasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Okey.
Jadi masuk pada ayat yang kedua, inna iddatash syuhur 'indallah. Persoalannya apa kaitan munasabahnya? Nah, munasabah antara ayat yang inna iddatash syuhur ni cerita tentang bulan. Hak tadi cerita pasal apa? Hak tadi cerita pasal harta. Hak ni cerita pasal bulan. Kenapa beralih pada cerita bulan pula ni? Munasabahnya inilah perangai yang ada pada puak-puak Yahudi, Nasrani dan juga puak-puak kafir, iaitu mereka ini zalim. Zalim maksudnya tidak meletakkan hukum pada tempat dia. Perangai Yahudi, Nasrani tadi zalim macam mana? Yasudduna an sabilillah, halang jalan Allah. Betul tak? Kemudian yaknizuna adh-dhahab wal fiddah, buat apa? Menyembunyikan emas dan juga perak. Kemudian apa dia? Lepas pada tu apa lagi? Perangai yang ada pada puak-puak Yahudi itu tadi. Dua tiga perangai. Yang ni pula mereka ni pergi alih bulan. Cerita tentang orang alih bulan. Boleh pula pergi alih bulan. Sedangkan Allah Taala dah tetap dah perjalanan bulan bintang ini sebagai pengukur kepada masa. Pengukur kepada masa. Masa-masa ni macam mana kita boleh faham masa? Kita dah sebut, kita faham masa melalui perbandingan kan. Sebagai contoh kita kata jarak saya pergi ke Baluk bersamaan dengan 25 minit daripada Sungai Isak ke Baluk. Mana masa? 25 minit. Betul. Macam mana boleh faham masa? Kerana ada bandingan dua benda yang bergerak. Betul? Dua benda yang bergerak, iaitu pergerakan saya daripada Sungai Isak ke Baluk dan pergerakan jarum jam. Betul kan? Pergerakan jarum jam. Jadi pergerakan saya tadi itu boleh diukur dengan jarum jam. Jadi sesuatu yang bergerak sahaja yang terlibat dengan masa, yakni berubah-ubah. Allah macam Allah. Allah tak berubah. Allah bukan macam kita mengalami perubahan. Wujud Allah tidak ada perubahan. Kekal Allah tak ada perubahan. Disebabkan Allah Ta'ala tidak ada perubahan, maka Tuhan tidak terlibat dengan masa. Yang terlibat dengan masa hanyalah sesuatu yang berubah. Nabi sebut dalam hadis, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu ni duduk dalam perut mak kamu 40 hari. Mana masa? 40 hari itu dipanggil masa kan? Macam mana kita tahu 40 hari? Kita mengukur perkembangan janin. Perkembangan janin dengan tempoh hari, siang malam, maka dapatlah kita masa. Allah Ta'ala terlibat dengan masa? Tuhan tak terlibat dengan masa, kerana Tuhan tak berlaku perubahan. Ada Tuhan bukan macam kita. Ada kita daripada tiada kepada ada. Ada Allah, sedia ada. Jadi itu logik kita katakan Allah Ta'ala tidak ada keterlibatan dengan masa. Tuhan pemilik masa, Tuhan tak terlibat dengan masa. Okey. Kemudian dia kata, ni perangai orang musyrik. Ada bulan-bulan haram digalak. Contoh tahun ni rasa dia nak perang. Bulan hak sepatutnya tak boleh perang, ditunda. Kita sepakat, kita mesyuarat bulan Muharram ni kita tunda bulan depan. Ni perangai yang ada pada puak musyrik. Zalim ke tak? Zalim. Maksiat ke tak? Maksiat. Maksiat. Tak. Samalah macam perbuatan puak-puak Nasrani tadi tu, melakukan maksiat dari segi harta. Yang ni perbuatan maksiat daripada segi mengalih masa yang Allah Ta'ala tetapkan. Zalim pada masa ni yang memang ini zalim pada masa. Okey, kemudian dia kata apa dia? Imam Ahmad berkata, Ismail meriwayatkan kepada kami, Ayub mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin kepada kami dari Abi Bakrah bahawa Nabi menyampaikan khutbah pada saat haji. Saya bersabda, apa kata Nabi? Ala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun dhul qa'dati wa dhul hijjati wal muharram wa rajab mudar alladhi baina jumada wa sya'ban. Jadi dia kata, ketahuilah bahawa zaman berputar seperti keadaannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun berdiri dari 12 bulan. 4 di antaranya adalah bulan-bulan suci, 3 berturutan, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab
mudah yang berada antara Jumaidi dan Safwan. Okey. Jadi bila datang ayat ini, pengarang kita membawa satu riwayat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat hadis. Imam Ahmad bin Hanbal ini guru kepada siapa? Anak murid kepada siapa? Imam Syafi'i. Dia guru kepada siapa? Guru kepada Imam Syafi'i dalam hadis. Dalam bidang hadis, guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah guru pada Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kehebatan Imam Syafi'i, dia mampu menggabungkan keistimewaan mazhab Syafi'i ini, dia menggabungkan dua sistem yang kemas dan juga rapi, iaitu sistem hadis dan juga sistem ar-ra'yi, iaitu sistem akal. Mazhab Imam Abu Hanifah juga menggunakan hadis, bukan tidak menggunakan hadis, tapi mazhab Imam Abu Hanifah lebih orang terkenal dengan akli, dengan dalil akal, nampak menonjol lebih pada dalil akal. Tapi dalam mazhab Syafi'i di pertengahan, dia bergabungan daripada dalil akal dan juga dalil naqal, yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau tengok mazhab, dia akan tengok mazhab Syafi'i ini dia duduk gitu, duduk tengah gitu, kan? Daripada cara istimbat pengeluaran hukum daripada mazhab Imam Syafi'i. Antara guru hadis Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan guru fiqh dalam mengeluarkan hukum, ketajaman akal mengeluarkan hukum, Imam Ahmad guru dengan Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Imam Ahmad kata daripada Ismail, meriwayatkan kepada kami, Ismail meriwayatkan kepada kami, kata Imam Ahmad, daripada Ayyub mengkhabarkan kepada kami, Muhammad bin Sirin memberitahu kami. Muhammad bin Sirin ambil, maksud ini, Muhammad bin Sirin ambil hadis daripada siapa? Ambil hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ambil hadis daripada Ismail ambil hadis daripada Ayyub. Kemudian Ayyub ambil hadis daripada Muhammad bin Sirin. Kemudian Muhammad bin Sirin ambil hadis daripada sahabat Nabi, iaitu Abu Bakrah ataupun Abi Bakrah. Nabi SAW menyampaikan khutbah pada saat haji. Haji bila ni? Hujjatul Wada'. Pada Hujjatul Wada', haji terakhir Rasulullah SAW sebelum Nabi wafat, kan? Jadi cerita tentang masa ni Nabi pesan. Kan dalam ayat Quran tu kan sebut pasal arba'atun hurum, iaitu bulan-bulan yang haram. Apa maksud bulan haram? Bulan yang Allah Ta'ala letakkan kehormatan pada bulan ini lebih pada bulan lain. Maksudnya, siapa-siapa yang buat kebaikan pada bulan ini, Allah Ta'ala gandakan dia punya ganjaran. Hak buat dosa bulan ni pun Tuhan gandakan. Ni arba'atun hurum. Dalam Quran sebut 4 bulan haram. Apa dia 4 bulan haram tu? Ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita panggil tafsir bil ma'thur ni. Sebab hadis yang bawah ini menafsirkan apakah itu bulan haram, iaitu apa dia? 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia disebut Zulqa'dah kan? Zulqa'dah. Zulqa'dah. Biasa pada bulan ini bulan orang berehat. Orang-orang Arab dia berehat daripada peperangan, berehat daripada berniaga, kan? Qa'dah maksudnya qu'ud, duduk. Kan? Wa Zulhijjah wal Muharram. Kemudian satu je terasing, iaitu Rajab. Jadi kita dah faham dah. Rupanya hadis ini didatangkan oleh penulis nak menghuraikan apakah arba'atun hurum. Okey. Kemudian dia kata, setelah itu beliau bertanya, sallallahu alaihi wasallam bertanya, hari apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu beliau terdiam sambil kami mengira beliau akan menamainya dengan nama yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, bukankah ini hari penyembelihan hewan kurban? Kami menjawab, ya. Okey, kan sebelum ni kita ada baca tentang ayat Yaum, apa dia? Allah tak sebut Yaumal Hajjil Akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, tentang Haji Akbar. Haji Akbar ini jadi pada hari buat haji, Nabi buat haji tu lah. Jadi sahabat-sahabat Nabi tanya sahabat-sahabat, hari ni hari apa? Hari apa yang kamu, hari 10 Zulhijjah itu hari apa? Lalu sahabat-sahabat kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Adakah sahabat tak tahu hari apa? Sahabat tahu. Tapi sahabat fikir mungkin akan ada nama baru yang Nabi nak bagi menurut wahyu
Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata hari ini dinamakan hari Yaumun Nahri, hari Nahar. Jadi hari Nahar ini sabit daripada hadis yang Nabi SAW namakan ia bersempena 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu dipanggil Yaumun Nahri, Yaumul Udhiyah, hari sembelihan. 11, 12, 13 itu dipanggil Ayyamut Tashriq. Bukan Tashriq Qaf, hari Tashriq. Jadi kalau orang tanya kita, pandangan yang kuat mengatakan itulah hari 10 Zulhijjah adalah hari sembelihan. Kemudian dia kata, kemudian dia bertanya, bulan apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Beliau terdiam jika kami mengira beliau akan menamainya nama yang lain. Beliau bertanya, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab, ya. Jadi Nabi tak ubah kan, nama Zulhijjah itu memang datang, memang merupakan nama bulan-bulan dalam Islam, tak diubah nama bulan-bulan tersebut. Kemudian dia bertanya, negeri apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau terdiam sehingga kami mengira beliau akan menamainya dengan nama yang lain. Beliau bertanya, bukankah negeri ini negeri Arab? Kami menjawab, ya. Beliau bersabda, ya, fa inna dima'akum wa amwalakum wa ahsibuhu qala wa a'radakum 'alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum 'an a'malikum ala tarji'u ba'di dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din ala hal ballaghtu ala liyuballigha ash-shahidu minkum al-ghaiba fal'alla man yablughu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ahu. Jadi kata pengarang, sesungguhnya darah, harta dan aku mengira beliau mengatakan, dan kehormatanmu diharamkan atas kamu seperti diharamnya hari ini. Okey, dan aku mengira, maksud dan aku mengira, di sini perawi hadis dalam keadaan ragu-ragu. Perawi hadis dalam keadaan ragu-ragu sama ada tak Nabi sebut a'radakum? Ada tak? Sebab tu dia kata wa ahsibuhu qala wa a'radakum. Sama ada perkataan, sama ada inna dima'akum, harta dan darah saja ke, ataupun dia marah suruti je. Okey. Test. Oh, ni bateri ke? Bang. Ya. Tak nyala. Nyala biasa wayak. Ya. Test. Ya, ada. Okey. Alhamdulillah. Jadi dia kata sini pengarang apa di perawi hadis dia ni berbelah bahagi. Wa ahsibu qala wa a'radakum. Ada tak wa a'radakum? Rasa macam ada. Nampak? Amanahnya perawi hadis ni, benda hak dia teragak-agak tu dia tulis. Ahsibu, aku mengira, aku rasa ada. Ni. Kan. Sesungguhnya darah dan harta dan aku mengira, beliau mengatakan, dan kehormatanmu diharamkan atas kamu seperti diharamkannya hari ini, di bulan ini, di negerimu ini. Kamu akan bertemu dengan Rabbmu dan Allah akan bertanya tentang perbuatan kamu. Ingatlah jangan sampai setelah aku wafat kamu kembali kepada kesesatan. Kamu saling bunuh-membunuh. Ingatlah, bukankah aku sudah menyampaikan? Allahumma hal ballagh. Kadang-kadang Nabi sebut hal ballagh. Sebab tu lepas pada kita sampai mana boleh kita tak sebut Allahumma ballaghtu, ya Allah aku dah sampaikan. Fashhad, saksikanlah ya Allah. Ni di antara biasa hak Nabi sebut. Ya Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad, ya Allah aku dah sampaikan, saksikanlah ya Allah. Kemudian Nabi kata, ingatlah yang hadir saat ini hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Liyuballigha syahidu minkum. Lam di situ masuk kepada fa'il mudhari' kat situ adalah dipanggil lamul amri, lam perintah. Dipanggil lam perintah. Ala liyuballigha syahid minkum, hendaklah menyampaikan yang hadir, yang menyaksikan peristiwa pada hari ini kepada orang yang tidak
tidak hadir. Fala'alla man yablughuhu yakunu aw'alahu min ba'd man sami'ahu. Kata pengarang kita, dia kata apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang boleh jadi, la'alla, boleh jadi orang yang menyampaikan satu-satu berita kepada orang lain. Orang boleh jadi orang yang tidak hadir lebih faham daripada sebahagian orang yang mendengar langsung. Dalam hadis yang lain Nabi sebut rubba muballighin aw'a minas sami'. Kadang-kadang orang yang disampaikan, muballigh orang yang disampaikan, muballigh orang yang menyampaikan. Jadi semua sebut muballigh Kristian kan. Muballigh ni maksudnya orang yang menyampaikan. Orang tabligh tu dipanggil muballigh lah. Kita ni kalau sampai orang panggil muballigh. Cuma perkataan secara bahasa umum kita muballigh, jom kita jadi muballigh. La ilaha illallah, mengucap balik. Apa muballigh ni? Muballigh secara bahasa penyampai. Saya ni panggil muballigh ni. Kan? Jadi kata Nabi SAW, rubba muballighin aw'a minas sami'. Kadang-kadang orang yang disampaikan berita ataupun pengkhabaran itu lebih faham daripada orang yang bercerita. Jadi sebab itu mungkin kadang-kadang ada benda-benda yang kita cerita ke orang. Bila kita sampai kepada orang hak dengar tu lebih faham. Allah Ta'ala lagi nak menunjukkan apa dia? Kefahaman ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini asbab mendapat ilmu. Boleh jadi hak cerita pada orang lain, hak tu tak, mu tak mari majlis. Tapi janganlah pula buat alasan pula hak tak tu. Sebab tu aku malas mari. Sebab kalau aku mari faham lagi pada mu dia. Ini bukan gitu. Nak menunjukkan kefahaman ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sambung hadis ini juga dia kata, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam At-Tafsir itu juga dengan Muslim. Semuanya minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Mereka mengharamkan bulan-bulan ini kecuali sekelompok dari mereka yang disebut Al-Basal, di mana mereka mengharamkan ke-8 bulan dalam setahun kerana sikap mereka yang berlebihan. Sedangkan bersabda Rasulullah SAW. jadi dia kata minha arba'atun hurum. Jadi Al-Bukhari juga mendatangkan riwayat begitu juga dengan Imam Muslim. Arba'atun hurum ni merujuk kepada 4 bulan tu tadi lah, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Jadi arba'atun hurum dalam ayat Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata apa dia? Ini juga yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah. Mereka mengharamkan bulan itu kecuali sekelompok dari mereka yang disebut Al-Basal, di mana mereka mengharamkan 8 bulan dalam setahun kerana sikap mereka yang berlebihan. Sedangkan sabda Rasulullah SAW kita baca kemudian, maksudnya apa dia? Contoh, dalam sebulan ada 4 bulan yang Allah Ta'ala haramkan. Antara perangai puak-puak Arab ni kadang 4 bulan ni digabung tu. Apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dikapit tu. Maknanya kata Rejab haram tadi tu kita kira halal time tu. Jadi kita tarik pergi depan. Dia buat gitu. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar tu jadi bulan haram. Ni ikut dah dia. Di perangai dia tahu. Yang kedua, kalau dia rasa dalam bulan tu dia nak perang, dia perang 4 bulan tu. Kemudian 4 bulan ni diganti kat mana? Tahun depan, tunda tahun depan, gabung jadi 8 bulan. Dia ingat macam cuti tahunan negara dia. Nak pergi, boleh hejah kot sana, hejah kot sini. Alih bulan tu. Lagi rumah lagi pada kita, kan? Alih cuti sekolah tahan lagi, kan? Ni bulan tu dia hejah ikut suka dia. Kan? Bulan. Jadi habis ni, dia pun kita kira Muharram daripada sini. Kita kira Muharram daripada sini. Jadi Safar tu kita hanjuk bagi sini. Dia buat gitu. Dia perangai sebahagian daripada pembesar-pembesar Arab. Jadi memang bulan haram. Sebab syariat bulan haram ni sebelum tu lagi. Dan dikekalkan. Bila datangnya Islam masih mengekalkan bulan itu sebagai bulan haram. Jadi penamaan dan juga bulan itu sebagai bulan haram memang sebelum tu lagi dah ada lah. Datang Islam mengekalkan dan bagi syar'un man qablana, persyariatan yang dah ada sebelum tu dikekalkan. Ada benda syariat Islam kekalkan benda yang dah ada sebelum 100%. Ada benda yang dikekalkan amalan tersebut tapi daripada segi pelaksanaannya diubah. Ada.
daripada Arab, agama Arab ini kan kita tahu dia tawaf pun telanjang kan. Dia tawaf telanjang. Dia asal daripada saki baki agama Hanifiyah, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi bila Nabi Ibrahim dulu dah bawa Islam, Nabi Ismail, saki baki jahiliah tu masih ada. Sebab tu kita tengok tawaf, ibadah tawaf masih buat. Daripada mana dia orang tahu? Dia orang tahu daripada Nabi Ibrahim, daripada, cumanya dah diubah. Yang tinggal hanyalah orang panggil ritual. Dari segi kefahaman tu dah ke laut dah. Tawaf telanjang. Sebab tu dalam sejarah, kalau kita baca dalam sirah Syekh Ramadan Al-Buti, dia sebutkan ada seorang Arab yang dia musafir ke bumi Syam. Dia tengok ada orang sembah berhala. Bila tengok orang sembah berhala, di situlah dia ambil satu berhala, dia bawa lari. Mereka menjadikan berhala itu sebagai syarik, rakan kongsi Tuhan. Nak minta dengan Allah, mu kena ni. Tak, berhala itu boleh bagi manfaat dan juga mudarat. Masa situlah timbul Al-Latta, Al-Uzza, duduk berhala. Tak, sebab itu bila mana Nabi menawar balik Fathu Makkah, Nabi letak tangan, tak ada letak tangan, boom. Ini di antara mukjizat Nabi. Nabi tak dan sentuh lagi tangan pada berhala, berhala tu dah runtuh. Ini disebutlah dalam hadis. Jadi Allah Ta'ala, di situ ulama sebut antara hikmah dia, Allah Ta'ala jaga jasad Nabi daripada sentuh benda-benda hak kotor, sembahan-sembahan yang jijik, tak dah sentuh lagi dah runtuh dah. Masa Fathu Makkah, berhala-berhala yang dipecahkan. Kemudian jadi daripada situlah bulan pun sama. Bulan apa dia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Muharram dan juga Rajab adalah bulan haram yang ada dah pada syariat sebelum tu. Contoh lagi solat. Solat dah ada belum? Solat dah ada. Solat pada al-ghadah, solat pada al-ashi, solat pada waktu pagi, solat pada petang. Sebab tu Nabi masa beruzlah di Gua Hira, Nabi solat, tapi solat dengan syariat Nabi Ibrahim. Lepas pada tu baru turun, kemudian dah baru turun solat 5 waktu. Dia ada syariat solat tu masih ada, tapi teknik solat berbeza. Ada segi bilangan rakaatnya tu ada beza lah. Okey, kemudian dia kata, firman-Nya dia kata, "Thalathatun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Samalah 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab dipanggil sebagai mudhar yang berada di antara Jumadi dan juga Sya'ban. Duduk di antara tengah-tengah bulan. Okey, seterusnya sama sikit lagi dia kata, dia menisbahkan pada Bani Muda untuk menjelaskan kebenaran perkataan mereka tentang Rajab, bahawa bulan ini berada antara Jumadi dengan Sya'ban. Tidak seperti dikatakan oleh Bani Rabi'ah bahawa Rajab yang diharapkan adalah bulan antara Sya'ban dan Syawal, iaitu Ramadan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahawa yang benar adalah Rajab Muda dan bukan Rajab Rabi'ah. Okey. Jadi dia kata beliau menisbahkan kepada Bani Mudhar untuk menjelaskan kebenaran perkataan mereka tentang Rajab. Sebab apa Nabi kata wa Rajabun Mudhar? Rajab itu adalah Mudhar, kerana Mudhar mengatakan Rajab itu termasuk dalam bulan Muharram. Pandangan mereka mengatakan Rajab adalah bulan Muharram. Jadi seolah-olah Nabi kata wa Rajabun li Mudhar, maksudnya benarlah pandangan kaum Mudhar. Sebab itu disebut dalam hadis. Sebagai contoh, saya kata gini kan, saya kata 4 kali 5 20. Saya jawab 20. Ada orang sebelah jawab 25. Cikgu pun kata tak, 20 nafis. Apa maksudnya? 20 nafis. Maksudnya kebenaran berpihak pada saya. Jadi sama dari sini maksudnya apa dia? Wa Rajabun Mudhar. Beliau menisbahkan perkataan kepada Bani Mudhar untuk menjelaskan kebenaran perkataan mereka, yakni Bani Mudhar itu tentang Rajab, bahawa bulan ini berada antara Jumadil Ula dan juga dengan Sya'ban. Tidak seperti yang dikatakan oleh Bani Rabi'ah bahawa Rajab yang diharamkan adalah bulan antara Sya'ban dengan Syawal. Ini mengikut pandangan antara Sya'ban dan Syawal, bulan apa dia? Ramadan Ramadan iaitu Ramadan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahawa yang benar adalah Rajab itu Mudhar, bukan Rajab menurut pandangan Bani Rabi'ah. Itu panggil Rajab Mudhar. Rajab Mudhar dipanggil. Okey, seterusnya dia kata bulan haramnya ada 4 bulan. Yang ketiga berurutan dan yang satu terpisah. Okey, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Maka sebelum bulan haji diharapkan satu bulan yang itu di Zulqa'dah. Kerana pada saat itu mereka berhenti daripada peperangan.
diharamkan bulan Zulhijjah kerana mereka melaksanakan ibadah haji, dan diharamkan 1 bulan setelahnya. Muharram agar mereka bisa pulang ke negeri mereka dengan aman. Diharamkan Rejab daripada tengah tahun untuk memudahkan orang-orang berada di pinggiran Zariah Arabiah. Jika ingin umrah atau berjalan ke Baitullah, mereka bisa melakukan kembali ke negerinya aman. Ini di antara hikmah. Ada nama-nama yang bersempena dengan keadaan. Contoh macam Zulqa'dah, menjadi kebiasaan orang Arab. Zulqa'dah, qa'ad maksudnya duduk. Kalau orang pencen dalam istilah Arab dia panggil mutaqa'i. Mutaqa'i, iaitu orang hok duduk rumah. Orang pencen kan, mutaqa'i. Al-qa'dah, qu'ud maknanya duduk. Qa'dah maksudnya orang yang bulan orang duduk, relax, tak sedut sibuk-sibuk nak perang-perang lah. Kan. Kemudian Zulhijjah daripada perkataan hajj, iaitu haji, kan, bulan haji, melaksanakan ibadah. Kemudian Muharram, bulan yang diharamkan, iaitu bulan Muharram lah. Mereka bisa pulang ke negeri dengan aman. Bila bulan tu tak ada peperangan, maka orang akan memilih waktu tersebut untuk bermusafir. Nak travel ke mana-mana molek pilih Muharram. Tak sibuk dengan. Ini adalah satu sistem yang ditetapkan oleh mereka. Kemudian bulan Rajab berada di tengah tahun untuk memudahkan orang yang berada di pinggiran Jaziratul Arabiah, iaitu pinggiran tanah-tanah Arab ni. Lepas pada orang panggil dah niaga dah apa, waktu ni lah nak bergerak ke umrah ke, nak pergi ke Baitullah ke, jadi bulan ini. Lepas pada, sebab menjadi satu rukhsah, keringanan untuk mereka. Lepas letih daripada urusan-urusan mereka boleh pergi bergerak dalam keadaan aman. Ini di antara hikmah daripada pengharaman bulan tersebut. Kemudian firman Allah Ta'ala, "Dzalikad dinul qayyim", itulah agama yang lurus. Apa tu dia kata? Dan inilah syariat yang lurus, yang berupa pelaksanaan perintah Allah berkaitan dengan haram dan pelaksanaan syariat yang ada dalam kitab Allah. Okey. Allah, tafsiran ini daripada siapa ni? Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ini daripada siapa? Daripada Ibnu Katsir. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Itu terjemahanlah. Yakni tu, inilah syariat yang lurus, yang merupakan pelaksanaan perintah Allah berkaitan dengan bulan-bulan haram dan pelaksanaan syariat yang ada dalam kitab Allah. Jadi dia nak cakap tentang bulan itu. Bulan ini merupakan ketetapan daripada syariat Allah. Jangan pandai-pandai duduk alih-alih. Kan? Itu yang diterangkan oleh Al-Imam Ibn Katsir. Kemudian dia kata Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum", dia kata, maka janganlah kamu mengenai ketika bulan-bulan ini. Dan ini bulan haram ini kerana mana ini bulan ini lebih besar dosanya, sebagaimana membuat maksiat di tanah haram lebih besar dosanya, berdasarkan firman Allah yang lain. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Barang siapa yang di dalamnya bermaksud melakukan kejahatan secara zalim, nasrani akan kami rasakan kepadanya sebagai siksa yang pedih. Jadi sebagaimana dia ada tempat yang panggil Al-Haram, macam Masjidil Haram, panggil Tanah Haram. Tanah Haram ni siapa hak buat dosa di situ, maka dosanya berganda. Buat maksiat semasa-maksiatnya berganda dia punya balasan. Begitu juga dengan Al-Ashhurul Hurum, dia terikat dengan masa. Jadi pada masa tersebut Allah Ta'ala lebihkan lagi kemarahan dan juga kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi cumanya ada orang tanya, "Ustaz, macam mana dengan peristiwa Fathu Makkah? Kan berlaku peperangan juga di pihak Khalid Al-Walid kat Tanah Haram tu. Tak dosa ke?" Jawabnya, ketika mana masuk Mekah, Nabi tak berniat untuk berperang, tetapi peperangan yang terjadi adalah qitalud difa', peperangan yang bersifat defensif. Peperangan yang bersifat defensif bermaksud serangan dimulakan oleh orang kafir. Faman i'tada 'alaikum, Tuhan sebut, fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Dalam ayat ni pun Allah Taala sebut apa dia? Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Allah Ta'ala mula-mula dia cerita pasal bulan haram. Kemudian Tuhan kata, perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kamu. Maksudnya ketika mana darurah, tempat haram itu dimaafkan kalau sekiranya terjadinya peperangan, kalau darurah. Tapi syarat jangan mulakan dulu peperangan. Okey, kemudian disambung sikit lagi dia kata,
Begitu juga juga haram dosa dilipatkan. Kerana itu menurut pendapat Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama, yang dilipatkan gandakan sebagai pelanggaran dan kepada bulan haram. Begitu juga tak ada orang yang bunuh di tanah haram atau memulakan zina pada di tanah haram. Berkaitan dengan ayat fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu mengenai dirimu dalam bulan ini. Muhammad bin Salman berkata dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas dalam surah bulan. Muhammad bin Ishaq berkata, ma fala tazlimu fihinna anfusakum, yakni maka janganlah kamu mengenai dirimu dalam bulan ini. Jangan menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan, seperti yang dilakukan oleh orang musyrik. Kerana sesungguhnya kemudian waktu yang mereka lakukan hanya menambahkan kekafiran mereka. yudallu bihi alladhina kafaru, orang-orang kafir ini disesatkan dengan kemunduran tersebut. Surah At-Taubah ayat 7. Pendapat ini juga dari Ibnu Jarir At-Tabari. Okey. Jadi dalam ayat ini fala tazlimu fihinna anfusakum, Al-Imam Ibn Kathir dia bawa pandangan satu riwayat hadis daripada Hammad bin Salamah sampailah kepada Ibnu Abbas. Hadis daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas dalam ayat ni? Dia kata fala tazlimu fihinna anfusakum, maksud janganlah kamu menzalimi di dalamnya. Di dalamnya tu merujuk pada bulan 4 sahaja ke 4 bulan sahaja ke ataupun seluruh bulan. Menurut pandangan Ibnu Abbas dalam seluruh bulan. Tu tuan-tuan kena tanda sikit tu. Menurut pandangan fihin, hin itu merujuk kepada jamak. Fihin itu perkataan fihinna. Ni perkataan hunna di sini kembali pada mana? Sama ada ashhuru al-hurum, al-ashhurul hurum, ataupun kembali kepada ithna asyara syahran. Sama ada bulan haram sahaja ke ataupun bulan yang 4 bulan. Menurut pandangan Ibnu Katsir, jangan melakukan kezaliman itu merujuk pada semua bulan. Ini pandangan Ibnu Abbas. Kemudian dia kata Muhammad bin Ishaq berkata, maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan-bulan itu, yakni jangan menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan seperti yang dilakukan oleh orang musyrik. Kerana sesungguhnya pengunduran waktu yang mereka lakukan hanyalah menambah kekafiran. Orang-orang kafir itu disesatkan oleh pengunduran tersebut. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi perkataan fihin, ulama ada khilaf. Jangan kamu melakukan pada 4 bulan itu kezaliman ataupun ke semua bulan. Jadi ulama kata fala tazlimu fihin ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada semua bulan. Ini menurut pandangan Ibnu Katsir. Dia kata Ibnu Jarir At-Tabari pilih pandangan. Jadi dia setuju. Dia seakan-akan bersetuju dengan pandangan Ibnu Jarir At-Tabari. Ini di antara cara tarjih, cara memilih pandangan Ibnu Katsir. Dia tak sebut pun pandangan tu dia pilih, tapi dia kata pandangan ini Ibnu Jarir pilih, dan dia nukil pandangan tu je. Dia nukil pandangan tersebut. Okey, sikit lagi dia ambil waqatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan, yakni semua sekali, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu secara keseluruhan, yakni semuanya. Dan selanjutnya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu dia dipanggil ilmul yaqin. Jadi dua. Allah Ta'ala sebut tentang ilmu wa'lamu ada dua. Yang pertama wa'lamu dia merujuk kepada ilmul yaqin. Yang kedua dia merujuk kepada ainul yaqin. Ni kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi. Ada orang biasa-biasa dia duduk sini, dia yakin, tapi ada sebahagian orang lagi yang hidup dengan Al-Quran, dia duduk di sini.
Maksudnya bila dia baca ainul yaqin, dia saksikan sungguh dalam kehidupan dia benda yang Allah Ta'ala sebutkan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Saksikan sungguh dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Jadi kita berhenti sampai sini dululah daripada ayat wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada para ulama tersebut. Jadi yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada kelemahan diri sendiri, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Ya sama.